Testing. Ada tak mikrofonnya? Okay, ada. Testing. Komen tadi buka. Sekejap. Aku buka sekejap. Saya perlukan satu phone. Ada phone extra tak? Komen. Bagi handphone Syakina ke? Okay. Dah live. Dah live handphone Syakina, boleh nampak siapa yang tengok lah. Okay. Ya, macam mana? Jadi kita boleh tengok kat sini. Okay, right. So, teruskan. Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat petang kepada anda semua. Okay, minta kita slow down dulu. Kita tak ada suara ya? Okay dah. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, apa khabar kepada anda semua? Welcome to TNM Podcast, anda semua. Okay, baik. Mungkin ada yang anda dah tahu, okay? Kita punya bos kat sini, kita Tuan Nizam Malik. Mungkin ada anda yang dah kenal lah. So, saya nak perkenalkan diri saya dan juga Encik yang handsome kat tengah kita ni. Okay, nama saya lah Jihan Fahira dari tim Saham Mastery. Apa khabar anda semua? Okay, kita perkenalkan Najib lah. Okay, saya Najib dari tim Saham Mastery. Dan selamat petang kepada semua followers Tuan Nizam Malik. So, sekarang ni kita nak live pada petang ini. Antara tajuk yang kita nak ketengahkan adalah berkaitan dengan tips pengurusan keuangan. Okey. Jadi topik hari ni memang menarik ah. Jadi kepada anda yang tengah scroll tu, tunggu sekejap, stay tune, tengok live ni sampai habis. Dan kita akan kongsi banyak kita punya perbincangan pada hari ni, dan kita akan tanya Tuan Nizam apa-apa saja yang berkaitan dengan topik hari ni. So terus menonton. Okey. Okay, right. Sementara tu boleh check dulu. Okey, adakah suara saya jelas? Adakah anda nampak kami dengan jelas? Line internet kami okey. Kalau okey, semua clear, boleh tolong komen tak dekat selamat petang daripada Tuan Hazman Mahmud, Tuan? Ni student kita ni? Betul. Okey, saya nak bacakan sedikit beberapa viewers kita pada petang ini. Kita nampak ada Tuan Zahudin Idris, Tuan Hazwan Mahmud, Tuan Khairul Anwar. Okey, baik. Tuan Rozizi pun ada bersama dengan kami. Okey, jelas. Okey, baik. Terima kasih atas komennya. Okey, daripada Tuan Ajib Yunus juga ada menonton bersama-sama dengan kita. Okey, baik. Mungkin anda tertanya, kenapa kita ada... sebelum tu saya nak tanya, apa khabar Tuan Nizam Malik dan juga Tuan Najib, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baik. Okey, kita pakai semua wanita hari ni. Memang ada berjanji ya, Tuan? Kita all black lah. Kita represent apa tu? All black is premium. Bukan hakka. Bukan. Risau kan? Okay, right. Okey, baik. Mungkin anda tertanya, kenapa kita adakan podcast Tanya TNM ni kan? Biasanya Tuan Nizam akan anjurkan kelas secara online ataupun secara fizikal sahaja. Tapi kenapa petang ni, dengan petangnya Syahdu pada hari Khamis, kita jalankan program Tanya TNM. Boleh ceritakan tak, Tuan Najib? Kenapa buat? Okey, kita punya orang kata objektif podcast ni, kita adalah nak borak santai-santai dan kita nak keluar daripada yang selalu kita sembangkan pasal saham kan. So kita nak sembang secara santai dan tanya Tuan Nizam apa-apa topik. Okay. So kita dah podcast yang keberapa dah sekarang ni? Sekarang kita dah episod keempat. Episod dah keempat dah? Betul. Okay, so dah sebulan lah kita buat? Ya, hampir sebulan. Wah, sekejap je masa Okay, so episod pertama kita topik apa? Siapa ingat? Okey, topik pertama kita tentang apa? Pengalaman tukar kerjaya. Pengalaman tukar kerjaya. Pengalaman tukar kerjaya, okey. So itu yang pertama, yang kedua? Yang kedua tentang pelaburan emas. Ya ke? Pelaburan saham. Okey, pelaburan emas. Okey, yang ketiga, topik yang ketiga? Business online. Business online. Okey, jadi yang keempat sesi hari ni kita nak cakap pasal topik pengurusan tips kewangan lah. Kewangan lah. Okay, kalau anda terlepas topik-topik podcast sebelum ni, nampak menarik kan? So make sure anda boleh tengok recording ataupun pergi dekat mana tu Tuan Najib? Dekat YouTube mana? Pergi ke YouTube Saham Mastery. So kepada anda yang terlepas episod-episod yang lepas, anda boleh menonton semula. Dan kita akan ada ni lah, video-video kita dah upload ke situ lah. Jadi boleh menonton semula. Okey, jangan lupa untuk like, share and comment. Kalau anda ada beberapa topik yang menarik yang anda ingin cadangkan kepada kami, jangan lupa untuk tulis dekat ruangan komen. Okey, insyaAllah kita boleh pertimbangkan nama tu.
Okay? Jadi topik kita sebab kita kat sini dah tak tahu nak cakap pasal topik. Dah kehabisan idea gitu Kehabisan idea baru 4 episod. Baru 4 episod. Kita cadangkan nak berapa ni tuan episod ni? Kita buatlah selama yang mungkin lah. Okay, right. Yeah, nanti kita pun akan ada sesi podcast yang kita akan jemput tetamu kita. Mungkin coach-coach saham yang lain yang seantero kita ni. Jadi kita jemput untuk kongsi pengalaman ilmu sikit lah. Macam tu, okay? So stay tune, make sure anda like dan komen dan juga share juga. Kalau makin banyak engagement insya-Allah kan Tuan Nizam? Boleh insya-Allah. Okay, right. So kita teruskan sesi kita pada hari ni. So podcast kita tanya TNM podcast. Jadi siapa Jihan dan Najib akan tanya soalan kepada saya berkaitan dengan topik pengurusan kewangan ni, especially untuk orang muda lah. Sekarang kan zaman generasi apa? Generasi Z. Gen Z. Alpha dah? Alpha dah? Bukan. Z dah habis dah? Dah tua dah kita. Kita pun tak tahu dah zaman apa sekarang okay, saya tahu zaman AI je. Okay, right. So sekarang ni macam mana kita di zaman sekarang untuk kita ada kewangan yang bagus? Sebab tak dapat dinafikan, kewangan ni sangat-sangat penting. Betul. Kalau kewangan kita fail, banyak benda lain akan fail jugalah biasanya. Jadi insyaAllah hari ni kita akan bincangkan. Jadi apa sahaja persoalan, boleh tanya saya cuba share based on pengalaman saya, based on ilmu yang saya belajar daripada mentor-mentor saya. InsyaAllah saya kongsikan lah. Dan kalau ada soalan juga daripada viewers, tolong komen, nanti kita akan baca soalan dan kita akan jawab. Kita akan bincang sama-sama lah hari ni, okay? Okay, boleh teruskan. Soalan apa? Yang pertama ada? Okay, yang pertama okay. Saya nak tanya, okay ni sebagai orang kata mukadimah. Kuat sikit Anjik. Kuat sikit, okay. Takut orang tak dengar. Okay, ni apa yang Tuan faham sebagai pengurusan keuangan bagi orang-orang muda ni? Apa yang pada pendapat saya lah. Pada pendapat Tuan lah. Okay, pada pendapat saya adalah pengurusan kewangan ni, dia adalah macam mana kita manage duit yang masuk. Duit ni dia income masuk dan outcome. Outcome tu keluar lah. Outflow lah maksudnya. Jadi macam mana kita nak uruskan duit yang masuk supaya duit yang keluar tu keluar dengan betul. Dan kita akan dapat retain duit yang ada tu untuk kegunaan kita lah basically. Untuk manfaat kita lah. Okay, jadi as for orang muda pula, okay, sebenarnya bukan untuk orang muda je. Kewangan ni untuk semua orang. Cuma zaman sekarang ni, kewangan untuk orang muda ni jadi lebih mencabar. Sebab apa mencabar? Jihan, sebab apa? Kenapa orang muda mencabar kewangan dia sekarang? Okey, sebab nombor satu mungkin sebab inflasi. Ketidakaturan ekonomi lah. Jadi inflasi menyebabkan apa? Harga barang naik mendadak. Ni semua orang PR naik, semua naik. Dulu orang tak tahu tau inflasi maksud apa. Sekarang semua orang kena tahu. Inflasi maksudnya satu situasi dalam kewangan yang menyebabkan harga barang naik lah. Jadi orang muda bila dia keluar baru nak menjalani kehidupan, harga barang naik dan menyebabkan dia tak boleh nak cope dengan kenaikan kos sara hidup. Jadi semua harga barang naik kan. Jadi itu yang menyebabkan cabaran kepada orang muda lah. Itu yang pertama, memang kenaikan kos sara hidup. Yang kedua adalah perkembangan kehidupan kita lah. So masa kita kecil, kita jadi remaja, lepas tu kita jadi lebih dewasa, kita zaman belajar, lepas tu kita masuk alam pekerjaan, lepas tu kita nak berkeluarga pula. So dari setiap fasa tu dia akan melibatkan kewangan yang lebih besar lagi. Dulu mungkin kita duduk dengan parents kita kan. Jadi nanti bila kita dah start habis belajar, kita dah start kerja, kita akan berdikari. Jadi dia punya tanggungan tu kita kena start tanggung diri sendiri. Dan bila kita grow keluarga pula, start dengan kahwin ke, ada anak ke, dan banyak lagi kita kena fikir tentang kewangan. Okay? Jadi sebab tu pengurusan kewangan peribadi ni sangat-sangat penting. Masalahnya pengurusan kewangan peribadi ni kita tak belajar kat sekolah. Okay, soalan saya, tanya TNM, saya tanya orang Tanya TSM lah. Insama Street. Tanya saya suka tanya. Supaya kita tanya ni supaya sebenarnya boleh berfikir. Okay, dan kita boleh berkembang lagi kita punya pemikiran kita kan. Jadi soalan saya adalah kenapa sekolah tak ajar tentang pengurusan kewangan peribadi? Kalau dia penting. Kenapa? Ke ada belajar? Ada ke topik pengurusan kewangan? Ada, tapi tu macam part of curriculum lah. Bukan satu subjek pendidikan yang wajib yang kena pergi ambil periksa lah.
Just mungkin ada kursus pengurusan, kursus perniagaan macam tu mungkin ada. Tapi nampaklah dia tak diketengahkan sangat lah sebab dia lebih fokus kepada subjek sains, matematik. Lepas ni nak sambung jadi lawyer, nak jadi Betul. doktor. Sebab itulah saya rasa tidak diketengahkan lah, which is very sad actually lah. Najib, kenapa kat sekolah tak ada? Saya tak pastilah, tapi Kenapa tak dimasukkan? Kenapa tu? mungkin kerajaan Kerajaan pula. kerajaan tak tetapkan kot subjek macam tu kan. Tapi bagi saya memang penting lah kena terapkan subjek tu kan. Sebab kita cuma just ikut flow belajar BM, BI, seni semua, tapi tak ada pendedahan macam mana bila dah habis sekolah jumpa dunia luar, jadi macam tu lah, dia tak ada ilmu kat situ. Yalah, jadi macam saya pernah cakap dulu kan, sekolah dia didesign untuk apa? Sekolah, college, universiti didesign untuk, dia macam kilang untuk menghasilkan para pekerja dalam bidang-bidang tertentu. So, siapa yang belajar dalam bidang sains hayat contohnya, sambung belajar dalam perubatan akan jadi doktor. So, dia kilang untuk menghasilkan doktor. So, kalau college, universiti, IPTA, so dia belajar IPTA punya flow lah. Kalau swasta tu kilang dari segi swasta lah untuk menghasilkan bekerja dalam bidang tersebut. Doktor sebenarnya bekerja lah. Bekerja sama ada dia bekerja dalam Kementerian Kesihatan ke, ataupun dia buka dia bekerja dekat luar ke, swasta ke, hospital swasta ataupun klinik swasta, dia kira bekerja. So sekolah ni, dia college university, dia adalah kilang untuk menghasilkan para pekerja. Objektif dia. Dia bukan kilang untuk menghasilkan usahawan ke, bukan. In fact, kalau contohlah Master in Business Administration contoh kan, dia bukan menghasilkan peniaga ataupun usahawan. Dia adalah kos yang menghasilkan pekerja yang akan bekerja dalam bisnes. Contohnya dalam Business Administration tu adalah human resource. Dan human resource tu dia bukan usahawan, dia adalah pekerja dalam syarikat yang manage berkaitan dengan human resource. Jadi college university memang tempat untuk melahirkan pekerja dalam bidang-bidang tersebut. Okay? Jadi fokus dia bukan untuk manage kewangan. Dan that's the issue lah, problem dan apa yang terjadi dalam situasi pendidikan negara. Cuma kalau saya boleh recall balik masa saya zaman belajar sekolah dulu, ada je message kewangan yang diterapkan. Contohnya menabung. Masa sekolah lagi ada kan, ada kempen menabung, suruh ada tabung untuk kita simpan duit kan. Tabung kelapa. Tabung kelapa, Tabung masa tadika tu macam tabung haji. Tabung haji. Saya ada. Yang apa, mangga apa kan? Manggis kan. So yang besar kan, kaca kan. Okay, tabung ayam. Kan. Jadi ada juga diterapkan, bukan langsung tak ada diterapkan. Tapi dia inisiatif, mungkin cikgu buat kempen dan sebagainya lah. Jadi kalau ada, alhamdulillah baguslah. Cuma kewangan ni dia perlu diterapkan dari awal sampai bila-bila sebenarnya. Dia bukan belajar untuk tahu setakat kat situ sahaja. Jadi sebab itulah ramai orang dia terpinggir daripada kewangan yang baik sebab dia tidak dapat bimbingan yang betul sepanjang dia grow as a person lah. Jadi ada pula orang yang dia bagus dari segi kewangan. Kenapa? Dalam ramai-ramai, kalau kat sekolah tak ajar sangat pasal kewangan, tapi ada orang bagus dari segi kewangan, ada orang tak bagus sangat daripada segi kewangan. Mungkin daripada hasil didikan ibu bapa? Daripada ibu bapa lah. Jadi ada ibu bapa yang concern pasal kewangan, jadi dia menerapkan tentang kewangan tu kepada anak-anak dia. Simpan sikit lama-lama jadi bukit. Simpan duit ke, ataupun jangan boros belanja. Betul. Jadi ataupun ada juga yang jenis keluarga yang susah. Jadi dia memang value lah duit, simpan, tak belanja boros kan. Kadang-kadang orang yang belanja banyak kadang-kadang daripada keluarga yang berada. Jadi dia tak fikir pasal duit. Jadi dia belanja je, spend je sebab duit tu ada. Jadi sebab tu kadang-kadang dia boleh jadi mana-mana situasi dalam keluarga ni. Tengok kita buat dia secara positif ataupun negatif lah. Maksud saya macam tu. Jadi bila ibu bapa ni sangat penting menerapkan tentang kewangan tu daripada awal, sebab dia akan membentuk masa depan seseorang tu lah. Jadi ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk ajarkan anak-anak dia tentang kewangan. Masalahnya kalau ibu bapa sendiri
tak tahu tentang kewangan. Nak ajar macam mana. Jadi majoriti memang tak tahu tentang kewangan. Sebab dia pun masa zaman belajar, dia belajar untuk jadi pekerja. So bila dah sampai waktu kerja, dia kerja je lah. Jadi dia tak pernah fikir tentang kewangan, tak tahu tentang kewangan. Jadi dia tak dapat nak ajar kepada anak-anak. Okay, jadi that's the situation. Ya, okay, itu yang pertama daripada ibu bapa. Yang kedua adalah ada orang, dia ibu bapa dia mungkin tak ajar sangat pasal kewangan, mungkin tak ada pendedahan sangat, tetapi dia pergi belajar dengan orang yang berjaya dari segi kewangan. So dia happen to be along the way tu, mungkin lepas habis sekolah, dia bercampur dengan mungkin bapa saudara dia ke, ataupun mungkin dengan siapa-siapalah yang dia bercampur, tiba-tiba happen to be luck dia jumpa dengan orang yang bagus dari segi kewangan, yang memberi nasihat tentang kewangan. So itu pun salah satu cara dia dapat tahu tentang kewangan. Ataupun dia suka baca buku. Ada buku-buku tentang kewangan dia suka baca. Jadi dari situ dia membentuk pemikiran dia tentang kewangan. So sebab tu kalau kita mengharapkan sekolah semata-mata, dah lah satu tak ada silibus tentang pengurusan kewangan. Okay, dan yang kedua adalah kalau family sendiri tidak ada knowledge tentang kewangan tersebut, jadi kena cari dekat luar, kena belajar, teruskan belajar tentang kewangan dan implement apa yang dipelajari lah. Macam tu. Jadi boleh tak yang saya nak cakap benda ni semuanya kena daripada rumah lah, maksudnya hasil didikan keluarga. Maksudnya benda ni tak perlu nak bawa silibus ni ke sekolah. Dia sebenarnya adalah asalnya daripada ibu bapa lah yang perlu membentuk. Dia sebenarnya macam mana? Sekolah dan ibu bapa. Sekolah ibu bapa lah. Okay. Dan sebab tak rugi pun belajar tentang kewangan. Kalau semua orang mahir dan faham tentang kewangan, sebenarnya kita dapat elakkan masalah kewangan. Sekarang isunya terlalu ramai orang tak mahir tentang kewangan, tak ambil endah tentang kewangan, menyebabkan terlalu ramai orang hadapi masalah tentang kewangan. Dia ada statistik lah berapa orang bankrupt, berapa muflis kan, terperangkap dengan hutang kad kredit. Okay, ada banyak sebab, sebenarnya bukan satu sebab je. Betul. Tetapi orang muda banyak terjebak dengan kewangan sebab dia tidak ada kefahaman tentang kewangan lah. Jadi sebenarnya kalau kita nak cakap pasal orang lain tak pandai kewangan, tak bagus, sampai bila? Sebab tu solution bagi saya lah, of course kita boleh cakap tentang statistik orang lain apa semua, tapi dia tak akan habis. So bagi saya pula, lebih baik kita fokus kepada diri kita sendiri. Betul. Instead of kita cakap orang lain kewangan tak bagus, why not kita improve diri kita supaya kewangan kita bagus. Kita lagi tahu kan, kita lebih kita boleh ubah diri kita. Ya, betul. Kita tak boleh ubah diri orang lain. Betul. Jadi sebelum kita nak cakap pasal orang lain, lebih baik kita betulkan diri kita sendiri dulu lah. Jadi itu konsep yang saya pegang sejak sekian lama, daripada zaman sekolah lagi, di mana saya tak nak betulkan orang tentang kewangan, tetapi saya fokus betulkan diri saya tentang kewangan. Sebab satu lagi kan, isu tentang kewangan ni dia satu benda yang sensitif. Betul. Setiap orang ada pendapat masing-masing tentang kewangan. Contohlah, ada satu persoalan, duit atau kebahagiaan, pilih mana satu? Kebahagiaan. Belum tanya lagi. Kan? So orang akan sentiasa berdebat tentang benda ni, takkan akan ada penyudahan. Takkan habis lah. Dan orang akan, kalau dia pilih duit, orang tu akan cakap dia macam-macam. Orang cakap, kalau dia pilih kebahagiaan, orang akan cakap dia macam-macam. Jadi dia tak akan habis lah. Tapi orang cakap tu lah, bila tak ada duit rasa macam nak mati. Tapi nak mati pun pakai duit. Nak mati pakai duit. Betul tak dia punya perumpamaan tu kan? So banyak lah kan, macam-macam orang punya ni kan. Tapi apa-apa pun macam saya cakap lah, kita nak cakap orang lain, nak bagi pendapat kita tentang kewangan, tak perlu pun. Nombor satu, kita tak perlu bagi pendapat tentang kewangan kepada orang yang tak nak mendengar. Betul. So buang masa kita. Betul. Kita nak cakap, kena simpan duit, jangan boros, jangan guna kad kredit melampau-lampau. Orang tak suka dengar. Betul. Lepas tu dia cakap kita macam-macam. So lebih baik kita tak payah cakap, kita fokus pada kewangan kita. So kalau each of us, setiap orang fokus kepada kewangan peribadi sendiri dulu, betulkan kewangan peribadi. Nombor satu, apa yang terjadi adalah kita tak akan ada masalah kewangan seperti orang lain yang kita cakap ada masalah kewangan. Itu nombor satu. Yang kedua adalah kita boleh jadi solution kepada orang yang bermasalah, yang perlu bantuan, kita boleh bantu, especially mungkin family kita ada masalah. So kita boleh jadi orang yang membantu, rather than kita jadi masalah juga, turut sama jadi masalah. So kita boleh membantu. Okay. So just macam tu. Okay. Lagi? Saya nak baca beberapa komen ada viewers kita. Ada orang tengok juga ingat saya cakap seorang-seorang tadi.
Ada yang bagi salam Tuan Rashid Ras JB. Assalam semua. Waalaikumsalam. Tuan Okey. Azrul pun ada bagi salam pada kami lah. Assalam TNM. Okey, ada komen daripada Tuan Izam Zulkifli ya. Nizam Zulkifli. Okey, Dari mana salam tu? TNM, salam TNM, salam dari Selayar. Oh, ini jauh. Wah, jauh betul. Ah. Tuan Izam ya. Terima kasih kerana drop by and comment. Okey, ada baru-baru ni ada Okey. komen daripada Tuan Abdul Rahman. Masalah Masalah kewangan paling utama di Malaysia ialah pembudayaan hutang sebagai salah satu cara hidup. Okey, berikan komen sikit tu Betul, Nizam. ni soalan korang kena bagi pandangan lah. Masalah kewangan paling utama ialah pembudayaan hutang. Betul ke betul ni? Maksudnya orang suka berhutang. Budaya manusia kat Malaysia, orang Malaysia suka berhutang. Betul ke betul? Betul lah. Pakai installment. Pakai installment tu kira hutang lah tu. Maksudnya ambil dulu, bayar kemudian. Bayar. Buy now, pay later. Orang BNPL. kata biar bergaya. Biar apa? Biar papa asal bergaya. Biar apa-apa asal bergaya. So dah jadi budaya budaya berhutang lah. Betul. Kenapa orang suka berhutang sebenarnya? Berbalik kepada pokok pangkalnya sebab orang tak ada duit. So sebabkan dia nak benda tu dia sanggup berhutang tanpa fikirkan consequences dia. Sebab kan ada interest apa semua kan. Saya sebelum ni tak tahu pun Tak yang tahu apa? contohnya lah kalau kita bayar interest rumah, rupanya interest tu lagi mahal daripada harga rumah tu. Macam 4% lah. Kita ingat 4%. Contoh berapa persen lah? Kalau interest rumah. Katakanlah 4%, katakanlah 4%. Katakanlah 4%. Lepas tu? Rupanya kita akan bayar interest dulu baru kita akan bayar harga rumah tu. Saya baru tahulah which is rupanya kita ingat tolak by bulan tu kita dah bayar rumah tu tak kita bayar interest dia. Sampailah interest dia tinggal sikit barulah kita tu. Barulah Portion berkurang. yang besar kepada interest lah. Portion yang besar Dia kepada principal interest. dengan interest. So mungkin dalam 90% kepada interest, 10% je kepada Rumah. principal. Betul. So kita bayar tiap-tiap bulan tu kita bayar interest lah sebenarnya. Betul? Macam pelik tau sebab dekat universiti ada satu course yang kita orang kena course wajib universiti lah tak silap saya. Okay. Persediaan untuk alam pekerjaan. Why not kita create satu kelas persediaan pengurusan keuangan. Contoh macam tu. Why not kan? Sebab benda tu sangat kritikal. Bukannya tak nak buat. Orang buat tak nak, orang tak nak datang. Ya ke tak nak datang? Kalau Bosan. Kalau saya nak je sebab benda tu sangat penting. Terutama sekali perempuan lah survivor. Walaupun kita bergantung kepada lelaki sebagai ketua pencarian, sumber pencarian hidup, tapi perempuan pun kena survive juga sebenarnya. Tak naklah terlalu bergantung kepada lelaki kan. Which is saya sukalah kalau ada. Ada apa? Ada course macam tu kan. Ingatkan ada suami. Ayat tak lengkap. Nak bila dah habis belajar, dah kerja, kita akan kita sebelum ni tak dapat beli apa yang kita nak sebab saving untuk belajar. Dah ada duit, dah habis semua, tak ada saving tuan. So saya nak tanyalah soalan, berbalik pada soalan kan. Macam mana after tuan dah grad daripada universiti, ada tak perancangan yang tuan buat yang boleh share kepada anak muda lah, dan kepada kami jugalah. Okay, alright. So saya lepas saya graduate, okay, daripada degree course saya lah. Okay, so saya start kerja. Okay, saya habis belajar tahun 2011 bulan Jun macam tu. Bulan Jun, bulan Julai, and then saya tunggu beberapa bulan, and then bulan November 2011 saya dapat panggilan untuk kerja lah. So alhamdulillah saya ni course yang critical course masa tu. Jadi maksudnya saya alhamdulillah lepas saya habis belajar insya-Allah dapat kerja. Tapi saya batch yang terakhir. Batch yang critical course tu antara yang terakhir. Maksudnya lepas saya punya batch, diorang dah tak critical sangat lagi sebab pharmacist dah ramai. Jadi diorang kena cari kerja lah basically. Okay, so saya alhamdulillah bertuah lah. Itu pun salah satu sebab pemilihan kerjaya masa nak ambil course tu penting. Okay, supaya kita tahu prospek kerjaya selepas kita habis belajar lah. Okay, so dari segi kewangan peribadi pula, bila saya start kerja, okay, so starting kerja kan, masa saya kerja tu, dia 3 bulan kot. 3 bulan kita tak dapat gaji. 3 bulan pertama tak dapat gaji. Sebab dia baru masuk tu, dia belum create account kita lagi. Jadi 3 bulan tu tak ada gaji lah. Jadi bulan yang keempat baru dapat gaji, lump sum. Okay, so berapa ribu tu dapat lah.
Sedepuk dapat. Kaya lah masa tu. Semualah siapa-siapa yang kerja dengan saya masa tu, diorang masa tu dapat satu amount yang besar pada bulan yang keempat. Okay, dan masa tu kawan-kawan saya, macam saya pernah cerita kot, kawan-kawan saya majority beli kereta lah. Kereta Kia Forte, Honda City, Honda Civic. Ada yang beli sampai BMW, Volkswagen Passat. Oh, ya. Kan, yang gaji besar, yang jadi dapat duit selebuk. Walaupun baru bekerja ya. Baru bekerja, dan dia macam ni, government servant, dia mudah dapat loan. Betul. Sebab bank tengok dia sebagai prospek yang Betul. akan dapat gaji tiap-tiap bulan without fail. Jadi bank lebih suka orang kerja Kerjaan. government. Slip gaji dia tu lagi mahal compare dengan kerja-kerja lain yang belum tentu. Jadi sebab tu senang nak dapat loan dan sebagainya, nak beli kereta lah. Jadi tapi maksudnya awal mungkin bukanlah bulan 4 tu beli, mungkin a few months after that pergi beli kan, dapat slip gaji apa semua, pergi beli. Majority kawan-kawan saya beli kereta lah. Yang harga dia dalam 70,000, 80,000 ke 100,000. Harga kereta. Cekik masa tu tahun 2012. Kita dah 2023, lebih kurang 10 tahun yang lepas, 10-11 tahun yang lepas. Jadi itu yang berlaku, yang kalau kita beli kereta tu dalam sebulan bayar 800 ke 1,000 ringgit untuk kereta sahaja. Tak termasuk minyak lagi. Kalau siapa yang dekat KL mungkin ada tol, kat JB tak ada tol lah. Siapa yang duduk kat JB tak ada tol kan. Tapi of course kita nak kena servis kereta lagi. Maintenance servis kan, pergi bayar-bayar kan. Jadi ada kos-kos tambahan lah. Okay, jadi pada waktu tu saya ada mentor kewangan saya. Tuan bertuah lah dapat berjumpa. Saya bertuah lah. Macam mana tuan boleh jumpa mentor tu? Itu Cuba share sikit. rahsia lah. Rahsia. Pertemuan tu rahsia lah. Rahsia kan? Off record. Nanti kita cerita. PM tepi. PM tepi Tapi saya ada mentor yang mengajar saya tentang kewangan, tentang pelaburan, especially sejak saya habis belajar lah. Yang bercakap dengan saya kan. Dan saya sebenarnya tentang kewangan pelaburan ni saya tak banyak sangat nak dengar sebelum saya masuk kerja. Masa zaman belajar saya pun jenis skeptikal tentang pelaburan. Sebab kita skeptikal sebab kita takut kena tipu. Itu nombor satu. Yang kedua, kita skeptikal sebab tak ada ilmu. Tak tahu pelaburan tu macam mana, yang betul apa kan. Okay, tapi bila saya dah habis kerja, saya ada duit saya sendiri. Dan saya ada mentor yang mengajar saya. Dan mentor saya ni adalah orang yang memang buat pelaburan. Okay, dan ada kewangan yang baik lah pada waktu tu. Dan dia kata, macam mana starting saya nak belajar dengan dia kata, I've known how to be rich. I know how to be rich, dia kata. Itu ayat yang menarik perhatian saya pada waktu tu. So saya tanya, how to be rich? So dia kata, kalau nak tahu kita boleh borak lah. Dan saya adalah orang yang selalu tanya, macam mana how to be rich? Suka bertanya pada dia, sehinggalah dia terpaksa beritahu cerita dia. Okay, kalau betul-betul nak belajar, mari kita duduk, dia tuliskan kat kertas, how to be rich, cerita lah. So dia bermula daripada saat itulah, masa saya belajar tentang kewangan. Dan dia cerita pada waktu tu tentang pelaburan hartanah lah. Itu starting saya lah. Tetapi nak buat pelaburan hartanah ni memerlukan modal. Dia tak boleh kita tiba-tiba nak buat tak ada duit kan. Jadi soalan dia kepada saya adalah, how much you can save from your salary? Berapa saya boleh simpan? So saya kira-kira saya nak target berapa simpanan saya, dan saya simpan, put aside salary saya. Dan masa tu saya fokus lah buat for saving. Dapat gaji, simpan lebih daripada 50% daripada salary saya untuk simpanan. Put aside daripada account savings yang berbeza. Buat tu selama lebih kurang 6 bulan. Yang pada waktu tu mentor saya pesan, dia kata, jangan beli kereta. Jangan beli kereta yang mahal, especially yang harga 80,000, 90,000, 100,000, jangan beli. Yang kedua dia pesan dengan saya, don't buy big ticket items. Big ticket items ni maksudnya rumah. Rumah yang harga RM300,000 ke atas. Jangan beli. Okay, so siapa kawan-kawan saya yang yalah dapat duit banyak, gaji apa semua, senang dapat loan. Ada yang beli property harga RM400,000 masa tu kan. 2012 masa tu market property tengah boom. Harga memang mahal. Dan orang beli juga. Masa tu demand lebih tinggi daripada supply. Jadi harga naik. Tapi orang beli juga. Dan orang-orang yang berkemampuan ni, yang kerja bagus, gaji bagus, duit banyak, pergi beli.
tetapi dia sebenarnya mengambil risiko dari segi kewangan. Which is bila contoh kita beli property yang RM300,000 ke atas, kita kena bayar installment tu RM1,000, RM1,500. Dah lah beli kereta tadi RM1,000. Lepas tu rumah lagi RM1,500 lagi, RM2,500 untuk komitmen setiap bulan. Jadi that's the problem dari segi kewangan. So mentor saya pesan awal-awal jangan buat komitmen tersebut. Jangan beli big ticket items. So masa tu saya masih lagi pakai kereta Viva. Saya drive kereta Viva biru saya. Yang bayar hanyalah RM400 sebulan. Macam 399 macam tu lah. So saya pergi kerja bawa je Viva. Tak kisah orang tengok. Orang lain pakai kereta cantik-cantik, saya biasa je. Saya tak beli rumah. Saya just fokus for saving. Sebab saya ada perancangan bila duit tu terkumpul, guna untuk apa. Jadi kata kunci kat sini adalah saving For saving. Menyimpan Simpan. dengan jangan berhutang. Betul. Jangan berhutang, jangan ambil big ticket items. So advice yang saya dapat daripada mentor saya pada waktu tu adalah jangan beli big ticket items. Especially masa tu umur kita 20 lebih, dalam 25 tahun, 24 tahun, kita tak beli barang-barang yang mahal macam tu. Walaupun kita ada keinginan, tapi kita tak perlu beli tu dulu. Kita akan buat sesuatu supaya later kita boleh beli benda tu dengan lebih baik lagi. Okay, so apa yang terjadi adalah saya start invest dalam property dengan bimbingan mentor saya lah. Jadi bila saya buat property, saya boleh beli rumah yang boleh disewakan, yang boleh jadikan investment lah. Okay, so sementara kawan-kawan saya beli kereta, beli rumah untuk duduk, which is kita sebut dalam terma kewangan ni liabilities kita sebut. Liabilities maksudnya, liabilities apa maksud dia? Dia ada dua, asset dengan liabilities. Apa maksud dia? Siapa tahu? Liability hutang. Hutang ataupun keperluan kot. Keperluan. Asset? Asset ialah macam rumah, kereta, something yang tetap. Rumah, kereta. Tak berapa tepat tu. Kena faham dua benda ni, liability dengan asset. Okay, saya beritahu asset adalah anything, apa sahaja benda yang bawa duit masuk kepada poket kita. Liability adalah apa benda, apa sahaja benda yang buatkan duit keluar daripada poket kita. Oh, ya ke? Itu maksud dia. Liability, ramai orang fikir liability maksudnya hutang. Beli kereta hutang tu liability. Bukan. Apa sahaja benda yang boleh bawa masuk duit, itu asset. Yang keluar duit, yang asyik keluar duit je, itu adalah liabilities. So, contoh, macam kita beli kereta, kita kena bayar tiap-tiap bulan. Itu liabilities. Tapi kalau kereta tu, dia mendatangkan income, contoh kita buat sewa. Buat sewa ke, buat grab ke, yang betul. boleh bagi masuk duit, melebihi daripada apa yang keluar, itu jadi aset. Oh, okey, faham. So dia bukan mesti kereta, bukan mesti rumah. Rumah kan, contoh rumah, kalau kita beli, kita duduk, kita bayar bil, kita bayar installment tiap-tiap bulan, dia jadi liabilities. Tapi kalau kita beli rumah, kita kena bayar installment, tetapi kita sewakan. Sewa tu melebihi daripada installment dan kita dapat duit, itu jadi aset. So orang muda kalau nak berjaya dari segi kewangan kena faham asset liabilities dulu. So bila kita nak beli barang, kita kena tanya, ni asset ke liabilities? Nak tahu asset ke liabilities, dia bagi duit ke dia keluar duit? Macam tu. Okay, so bila saya ada mentor ni ajar tentang property dan sebagainya, so saya start bina asset. So saya beli property yang mendatangkan duit masuk. Bila sewa datang duit, positive cash flow masuk. Dan kawan saya pula yang beli kereta, beli rumah untuk duduk, negative cash flow. Kalaulah gaji katakan 3,600, 4,000 pun, dia negative cash flow every month sebab bayar kereta, bayar rumah. Tiap-tiap bulan tau. Jadi bayangkan duit gaji katakanlah slip gaji tulis RM4,000 pun, tapi lepas tolak kereta rumah tu dia jadi tinggal 2,000 mungkin. Sahaja. Gaji dia bukan 4,000, gaji dia 2,000. Contoh. Jadi tekanan lah tu. Sebab orang fikir dia gaji 4,000, tapi 4,000 tu tak dapat. Okay, dan tiap-tiap bulan for years. Jadi that's the problem yang dihadapi oleh ramai orang muda sebab buat kesilapan awal tu. Dari masa awal dah buat silap. Jadi isu sekarang adalah ramai orang sebab dia tak dapat pendedahan awal, cara yang betul, buat kesilapan demi kesilapan. Itu baru kita cakap kereta. Lepas tu baru cakap rumah. Ada yang tak tahu, tersangkut dengan kad kredit. Kad kredit dia pergi kat mall, ada orang offer kad kredit, nak buat kad kredit tak? Dia pun okey, pak buat. Tapi dia tak tahu guna kad kredit macam mana. So, bila dia ada kad kredit, dia swipe. Pak. Kan? Sebab dia kata tak ada duit. Dia kata tak ada duit pun boleh swipe.
So dia swipe lah. Tapi orang kaya yang ada guna kad kredit, cara guna adalah dia bukan guna kad kredit tu untuk beli barang masa dia tak ada duit. Kad kredit tu dia guna beli benda untuk memudahkan dia berbelanja. Tapi dia ada duit. Dia boleh bayar pakai cash pun boleh. Tapi dia tak pakai cash, dia pakai kad kredit. Itu cara orang kaya belanja. So that's the difference lah. Okey Tuan, sebelum ni saya ada join satu kelas pengurusan keuangan lah. Ada kelas? Ada. Okay, alright. Kenalah sorok sikit. Sorok sikit. Okay, alright. Okey, dia kata kalau kita untuk kita improve credit score kita kena pakai kad kredit. So macam mana tu Tuan? Macam mana kita nak improve credit score kita? Kena pakai kad kredit? Berbelanja guna kad kredit. Sebab tu lah kalau dia nak mohon loan nanti mudah. Sebab bank tengok. Saya cakap. Oh salah. Mentor saya salah. Bukan. Mungkin dia cakap credit score tu maksudnya kalau kita ambil hutang, kita boleh bayar hutang tu dengan mengikut masa dia. Tak ada delay. Okay. Itu mengimprove credit score. Contoh kita beli kereta. Kan kena bayar installment tiap-tiap bulan, katakan 500 lah. Kita tak pernah fail bayar tiap-tiap bulan. Itu yang tunjukkan kita ni pembayar yang bagus. Tapi kalau sebulan tak bayar, tertangguh, 2 bulan dah tangguh, itu credit score kita sangkut lah. Saya rasa bukan credit card. Saya rasa apa sahaja installment yang kita kena bayar, kita bayar on time. Itu improve credit score. Sebab tu orang yang ajar kewangan, dia tak ajar kata bayar ikut bulan. Dia ajar bayar 3 bulan lagi awal. Ada skor dia kan? Ada skor dia, sitos apa semua skor lah. So 3 bulan contoh kita bayar 500-500 kan tiap-tiap bulan kan. Bayar 3 bulan awal dulu tu, kita bayar 3 untuk 3 bulan. Lepas tu kita bayar tiap-tiap bulan tu, kita dah ke depan. Faham tak? Kita dah 3 bulan lebih awal. Jadi kita takkan ada masalah credit score ni apa semua. Faham. Credit card saya rasa tak. Credit card sebab kita just belanja, kalau kita bayar sebelum tarikh due dia tu, kita tak ada kena interest apa-apa. Kalau lebih daripada tu kena interest. Itu sebenarnya cara berbelanja yang betul guna kad kredit adalah kita kena bayar at least sebelum dia punya due date. Cara saya pula guna kad kredit, kalau saya guna kad kredit dalam masa 24 jam saya kena bayar. Dia hanya tools untuk memudahkan pembayaran sahaja. So contoh kita pergi kat Smart B kat bawah kan, beli barang kan. Lepas tu nak bayar 300 lebih kata kan. Instead of saya kena kira 300 lebih ni, saya pakai Apple Pay, credit card, terus je. Pit, dah settle. So balik rumah tu tuan terus bayar 300 dia bila keluar je dekat Maybank Value Statement, terus settle kan. So dia memudahkan sahaja. Bukan tak ada duit, ada duit. Tapi kita pakai kad kredit, satu kita memudahkan pembayaran, yang kedua kita dapat points. Itulah pengurusan kewangan peribadi. Simple je sebenarnya pengurusan kewangan peribadi ni semua orang boleh buat. Cuma tahu ke tak tahu dan mengikut emosi ke tak. Kadang-kadang orang mengikut emosi lah. Macam tu. Yes, ni siapa Yasir Arafat kata untuk nampak rekod sitos si Chris cantik kot. Macam tu. Okay, alright. Okay, soalan cepu mas kan? Untuk TNM. Soalan cepu mas Cepu mas. Kita cakap pasal pengurusan keuangan sewaktu orang muda. Biasalah orang muda nak kahwin. Sebagai seorang lelaki, topik kahwin. Tuan Izzah kata jangan masuk topik kahwin. Saya nak masuk juga sebab saya nak tahu. Saya nak belajar hari ni petang ni. Okay, alright. Apa kena mengena kahwin dengan kewangan pula? Macam, saya nak, itulah soalannya. Okay. Macam mana, kan lelaki kan kena bayar mas kahwin banyak kan. So macam mana tuan urus keuangan tu? So make sure by the time tu tuan boleh mendirikan masjid macam tu. Waktu ikut pengalaman tuan lah. Zaman dulu. Macam mana tuan urus keuangan untuk make sure ada future. Nak build the future bersama pasangan lah. Maksudnya nak bayar mas kahwin? Mas kahwin, nak bina, nak buat majlis. Lepas tu nak beli rumah lagi, nak beli kereta. Macam mana tuan uruskan semua tu lah? Of course lah, savings. So, okay, contoh lah. Kalau nak kahwin kena ada apa? Kena bayar apa? Mas kahwin? Mas kahwin. Mas kahwin berapa sekarang? Minimum 15k, betul tak? 15k Mas kahwin. RM25. Hantaran. Maaf lah, dah petang. Sebab tak fikir kahwin lagi. Sebab tu. Saya buat kahwin. Hantaran apa hantaran? 15? 15k tu 15k minimum kot. 15k 15k minimum. Okay. Tu tak masuk rumah lagi. Tak masuk kereta lagi. Kan nak duduk bersama. So macam mana tuan buat? Dia macam ni, okay. Ni tips ni. Okay, nombor 1, of course, you have to work hard. Savings lah. Kalau kerja, kena savings. Nombor 2, kalau kerja, nak cepat,
buat kerja tambahan, of course. Kita sebut multiple sources of income. So, daripada kerja tambahan tu, bukan duit lebih pergi belanja. Tak, simpan. Simpan supaya kita punya simpanan tu grow lagi cepat. Itu nombor satu. So, saya pun buat force saving. So, saya dah belajar force saving. Saya memang tahu force saving tu macam mana. Dan saya pula jenis bukannya nak belanja apa-apa. Sebab tu, belanja ni adalah kita punya racun dalam kewangan. Kalau kita jenis suka belanja, tak boleh kalau tak belanja tu susah. Saya jumpa ramai orang, masalah dia bukan tak boleh simpan. Masalah dia belanja kuat sangat. So, saya adalah orang yang daripada kecil, saya tak belanja. Dulu kan nak cerita lah sikit. Nak dating ke belanja juga tu? Adik nak cerita sikit. Saya masa kecil, bila beli baju, saya tak pilih baju. Mak saya yang pilih baju. Masa kecil. Jadi saya tak pernah nak fikir baju apa, yang mana cantik tak cantik. Saya tak tahu semua tu sebab mak saya yang akan pilihkan. Jadi saya memang tak kisah pakai je apa yang ada. Saya tak jenis yang bukan saya nak tu, baju tu, saya nak baju ni, saya tak. Faham? Jadi bila besar, saya pun jenis yang tak ada macam nak beli, tengok baju tu nak belilah, tak ada. Jadi saya tak ada spending habit yang teruk. Tapi ramai orang ada spending habit yang teruk. Dia tengok tu nak beli, tengok tu nak beli. Pantang masuk kedai mesti keluar dengan barang. Kalau dia keluar tanpa barang dia rasa bersalah. Betul. So itu masalah orang. Tapi beza dengan saya lah. Saya sebab memang tak kuat belanja. Jadi income yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Itu poin yang penting dari segi kewangan. Income mesti lebih banyak daripada perbelanjaan. Kalau you boleh buat benda ni, sebenarnya you boleh sukses dalam kewangan sebenarnya. Faham. Jadi nombor satu, nak kahwin, kenalah buat simpanan. Simpanan datang daripada income yang kita yang masuk. Limitkan yang keluar supaya yang masuk tu kita boleh salurkan kepada simpanan khas untuk kahwin. So you ada target, you nak sampai capai berapa. Tak kisah 10,000 ke 15,000 ke 20,000, itu adalah sasaran. Sama ada capai ataupun tidak bergantung pada you. Dan juga masa yang ada. So bagilah masa. Kalau perlu masa, ambil masa. Cuma masalahnya ramai orang dia tak buat sasaran tu sebab dia tak nak capai benda tu. Numbers tu, dia tak nak kejar benda tu. So bila kita set satu sasaran, kita nak kejar benda tu, kita akan work so hard untuk simpan benda tu, sampai benda tu. Kita akan limitkan perbelanjaan kita untuk capai benda tu. Itu nombor satu lah, simpanan. Yang kedua, untuk kahwin. Tips untuk kahwin lah, macam nak prepare untuk rumah apa semua. Nombor satu lah tentang preparation. Bukan mesti kita kahwin, kita mesti ada rumah baru, rumah besar, cantik-cantik, tak semestinya. Kalau kita kahwin, kita boleh tinggal dengan parents dulu untuk sementara waktu. Kalau parents kita tak ada masalah, adik-beradik tak ada masalah, kita tinggal dengan family dulu. Untuk sementara kita nak membina. So itu yang pertama. Maksudnya kita mungkin tak perlulah komit bayar tiap-tiap bulan. Tetapi bukan bermaksud kita tinggal dengan parents, kita langsung tak bayar apa-apa. Kita sumbang lah sikit sebanyak. Tapi dia bukan komitmen yang tiap-tiap bulan. So awal-awal memang saya pun duduk dengan family juga dulu. Awal-awal. Berapa bulan sampai kita ready untuk be independent, kita decide untuk keluar. So keluar tu mungkin kita sewa dulu. Sewa dulu yang murah. Rumah ni banyak jenis. Ada rumah yang murah, ada yang mahal untuk sewa, kita pilih lah. Macam tu. Lepas tu, kita bila dah kahwin, kalau boleh, dua-dua kerja. Jangan seorang je kerja. Seorang kerja ni zaman dulu. Zaman sekarang ni kalau boleh, suami kerja, isteri pun kerja juga. Sama-sama cari. And then ada orang cakap, suami punya duit isteri. Isteri punya duit isteri je. Tak tahulah tu pandangan siapa kan. Tapi di atas masing-masing kan tuan, betul tak? Atas masing-masing Maksud ikut agama saja. Tapi kalau dia kena ada tolak ansur juga kan. Kalau kita bagi kerja, kita bagi izin kerja sama-samalah untuk membantu kan. Jadi of course bila sama-sama kerja ni kekuatan ekonomi tu double lah. Tapi kita mesti salurkan kepada perkembangan family lah. Betul. Maksudnya macam tu. Jadi bila kahwin kan, okey. Tengoklah kita bukan kata kita tolak anak, tapi kita kena ada perancangan. Anak tu nak keluar bila. Lepas tu perancangan simpanan tu berapa banyak. Jadi kena semua tu adalah dengan perancangan. Bukan main jalan, main langgar je. So kalau dua-dua belah pihak lelaki dan perempuan ni ada kematangan dalam kewangan, itu yang kita boleh bincang. Masalah terjadi adalah apabila salah seorang je semangat, seorang lagi tak berapa semangat tentang kewangan.
dua-dua jadi masalah. Ataupun seorang kuat-kuat cari duit, tapi seorang tu yang menghabiskan duit. Menghabiskan duit kat luar ke, macam tu. Ataupun ada juga yang dia buat duit banyak, tapi dia keluar juga. Kawan-kawan, spend untuk kawan-kawan, tu masalah. Jadi sebab tu tengok priority kita apalah sebenarnya. Tapi at the end of the day, kewangan, perancangan tu penting dan bukan merancang sahaja, implementation. Habit kita terhadap kewangan lah. Dan decision tu penting. Sebab tu orang muda, pada pandangan saya, kalau kita nak buat keputusan sendiri pasal kewangan ni memang susah. Sebab kita tak ada pengalaman. Kita tak tahu apa yang betul, yang tak. Sebab itulah penting ada mentor. Sebab tu kena ada orang bimbing kita, tunjuk ajar kita. Dan orang tu mestilah orang yang kita percaya, orang yang kita tahu dia punya performance dalam segi kewangan, lebih berjaya lah daripada kita dari segi kewangan. Jangan tanya orang yang tak berjaya dari segi kewangan. Orang tu susah dari segi kewangan, kita tanya pendapat dia, lagi susahlah kita. So orang yang berjaya dari segi kewangan, dah ditunjuk ajar kita, dia punya pesanan kita jangan buat, kan dia punya teguran dia, jangan buat. Macam tu lah. So saya ni, dulu masa zaman muda, saya sangat coachable. Coachable ni maksudnya kalau coach saya atau mentor saya ajar, dia kata jangan buat macam ni, saya takkan buat. Kalau dia kata buat ni, saya akan buat. Jadi salah satu cepat kita dapat result tu adalah apabila kita coachable. Kita boleh dibimbing, boleh tunjuk ajar. Masalah dari segi kewangan pula adalah ramai orang dia ego. Dia rasa dia tak suka orang beritahu dia apa dia kena buat dengan duit dia. That's the problem. So untuk orang muda kena rendahkan ego, belajar daripada orang yang lebih berjaya, dan berhati-hatilah dalam perbelanjaan dan sebagainya. Tuan ada komen kat Facebook ni. Okay, right. Komen daripada Otai Malaya. Otai Malaya. Dah lama tak nampak Otai Malaya kita. Katanya saya tiada kad kredit. Okay. Tak minat. Okay. Kad wife pun saya minta dia pulangkan. Ada duit beli, tak ada duit diam. Katanya. Boleh lah tu. Dia bukan mesti ada. Dia terpulang. Dia adalah kad kredit ni harus. So siapa nak pakai, pakai. Siapa tak nak, tak payah. Masalahnya yang tak reti belanja, pergi pakai kad kredit. Lepas tu dia macam ni. Masalahnya dia ada hutang kad kredit. Dia cakap kad kredit tak bagus. Dia kata kad kredit ni membahayakan orang. Bukan kad kredit bahaya. Dia yang tak reti pakai. Dia tak reti gunakan kad kredit dengan betul. Orang yang tahu guna kad kredit, dia suka kad kredit. Sebab kad kredit tengok memudahkan kita. Contoh kita nak book hotel. Kalau kita buka kat Agoda, senang kalau kita pakai kad kredit. Nak beli tiket flight, nak pergi mana-mana, senang pakai kad kredit. Baik, pembayaran tu lebih mudah. Kalau tak ada kad kredit kadang-kadang susah. Especially nak kita nak buat payment online ke apa kan. Better ada kad kredit. So, sepatutnya benda tu tools lah memudahkan kita. Tapi orang yang dia ada isu dengan benda tu, dia kata benda tu salah. Lepas tu dia beritahu semua orang. Lepas tu orang cakap, kad kredit ni tak bagus, tak baik apa semua. Kena potong kad kredit. Bukan kena potong kad kredit, kena potong tangan dia sebenarnya. Tangan dia yang pakai kad kredit tu. Di pandangan saya lah. Yang penting kena ada ilmu tuan kan. Kena ada ilmu kena buat dengan betul kan. Macam tu. Okay, right. Ada lagi soalan? Okey, ada komen daripada Tok Otai Malaya. Okay. Dia ada cakap lagi kerja tambahan betul tuan. Kuat sikit. Dulu saya buat kerja tambahan, mengajar kat pusat tuition. Asalnya nak bayar duit motor besar tanpa guna gaji. Lepas tiap-tiap hari ada tuition, tak sempat pun nak ride. Tapi income saya 2 kali ganda dari kerja hakiki. Pengalaman betul Otai Malaya. So terlindung lah daripada ride macam tu. Sampai tak sempat nak ride. Allah. Okay, alright. Jadi faham dah. So nak kahwin kena ada perancangan. Dan dia sebenarnya kahwin ni memang perjudian lah. Betul. Satu perjudian. Sebab kita kahwin ni kita tak tahu kita kahwin dengan siapa. Luaran nampak okey, tapi kita tak tahu dia ni sebenarnya macam mana. Walaupun dah dating lama ya tuan. Dah kenal lama, kita tak akan tahu seorang tu melainkan kita duduk sekali dengan dia. Kita dah travel sama-sama. Dan kadang-kadang lepas 5 tahun, 10 tahun baru kita kenal dia. Baru kita tahu. That's sebab tu kadang-kadang perkahwinan ni satu perjudian sebenarnya. Sebab kita memang tak tahu. Dan happen to be ada orang yang dia kahwin, happen to be dia kahwin dengan orang yang betul. Dia orang biasa, tapi kahwin dengan orang betul, kehidupan dia berubah. Ada orang yang dia tersilap kahwin dengan orang yang salah, kehidupan dia miserable. Betul. Jadi apa-apa pun sebab itulah perkahwinan ni satu rezeki. Allah bagi kita dengan siapa jodoh kita. So kita syukurlah. Jadi
Kalau benda tu bukan terbaik untuk kita, kita kena sabarlah. Itu ujian lah, ujian, cabaran, dugaan dalam hidup kan. Tapi kena teruskan lah perjalanan hidup tu. Macam tu. Okay, berbalik kepada kata kunci kita yang Tuan Izzah anjurkan tadi, kebahagiaan versus keuangan. Okay, kalau sebab kita tengok statistik penceraian, kebanyakan reason antara sebab orang bercerai ialah keuangan, Tuan. Apa pandangan Tuan sebenarnya? Pandangan macam mana? Pandangan Tuan lah, adakah betul atau Tuan ada pendapat lain yang mengatakan duit ni penting ataupun duit ni tak penting, kebahagiaan tu lagi penting, kasih sayang tu lagi penting. Statistik mengatakan punca penceraian nombor satu adalah kewangan. Tak ada siapa boleh deny benda tu. Jadi bila ada masalah kewangan, banyak lagi masalah akan terjadilah. Tapi memang betul, bukan semua masalah boleh diselesaikan dengan kewangan. Tetapi banyak benda juga boleh selesai dengan kewangan yang baik. Jadi sebab tu kita improve kewangan kita tu supaya kita dapat jalani kehidupan dengan lebih baik. Tetapi jangan kewangan sahaja. Kita hidup ni kena balance. Kewangan, agama, spiritual, pergaulan dengan orang lain semua. Kita kena seimbang lah hidup ni. Jangan, bila masalahnya, bila kita cakap kewangan, orang ingat kita ni cakap pasal kewangan je. Tak cakap pasal benda lain. Tak. Kalau kita cakap penting kewangan, ada kewangan yang baik, dia ingat kita rasa kewangan je nombor satu. Satu je. Tidak. Kita anggap semua penting. Kebahagiaan penting, keluarga penting, kawan-kawan pun penting. Apa lagi? Pekerjaan penting, bisnes penting. Dia kena seimbang kan Tuan kan? Semua kena ada seimbang lah. Tapi kewangan ni masalah ramai orang miss out. Dia penting tapi orang miss out. Jadi kita bercakap tentang kewangan untuk solve problem tentang kewangan tersebut. Betapa ramai orang hari ni susah sebab tak ada duit. Nak beli makanan tak cukup. Nak bayar bil elektrik tak boleh. Meminta-minta pada orang. Berhutang pula tu. Berhutang berantai lagi. Hutang tu masalah, menyebabkan masalah lain lagi. Jadi sebab itulah kita bercakap tentang ada kewangan yang baik ni bukan untuk solve any problem, semua problem, tetapi untuk solve problem yang sangat penting yang meruncing sekarang ni. Dan dia tak lain dan tak bukan daripada ilmu lah yang kita dapat. Sebab tu kalau kita sharing macam ni, akan ada je orang yang setuju, ada orang yang tak setuju. Kita pun tak boleh nak buat apa-apa. Tapi kena sampaikanlah juga tentang kewangan ni. Benda yang baik kita ambil lah kan. Benda yang baik kita ambil lah. Mungkin tak kisahlah, orang tak setuju tak ada masalah. Tapi kena cakap juga pasal kewangan ni. Macam tu. Okay? Ada komen lagi daripada Tuan Malaya. Betul Tuan, couple lain bila dah kahwin baru tahu sebab lebih rapat. Dulu masa couple suara halus sangat. Sekarang wife suruh anak mandi pun macam kita sekali kena mandi. Macam tu dia. Masa couple lain. Masa couple macam Jihan. Dah lepas kahwin dah jadi lain. Jadi lain lah. Ada Jihan yang dulu. Jihan dulu. Kan, macam tu. Jihan dah berubah sekarang. Jihan dah berubah. Okey, daripada Tuan Yasir Arafat, duit bukan segalanya tapi segalanya memerlukan duit. Betul Tuan. Betul Tuan Yasir. Okay, right. Jadi itulah bagi saya kita duit ni tak salah untuk kita cari. Sebab memang perlukan duit pun. Tapi kalau duit banyak macam mana pun kalau kita tak pandai guna pun nothing juga kan Tuan. Tak pandai guna macam duit banyak tak pandai guna. Yelah, duit banyak tapi dia boros. Maksudnya bukan sebab kita ni lah macam mana cakap. Kalau jenis orang yang jenis boros duit takkan habis tak apalah. Tapi masalah boros sampai duit habis tu masalah lah. Jadi sebab tu. Okay, so sekarang ni balik kepada orang muda, simpanan. Sebab simpanan ni dia bukan soal berapa banyak kita simpan. Dia soal habit menyimpan. Boleh tak kita habit simpan duit tu? Itu yang kita nak train sebenarnya. Dan sebab tu habit menyimpan ni dia kena buat tiap-tiap bulan. Bukan sekali simpan, okey saya dah simpan. Tak. Sebab tu setiap dia punya rule dia, setiap kali kita dapat gaji masuk, contoh hari ni 25 hari bulan. Biasa orang dapat gaji hari ni lah. So put aside 10% daripada your main salary, total salary, 10% transfer ke account savings yang berasingan. Contoh, ada account savings apa? Sekarang pakai account savings apa? Contoh. Kalau saya, main account saya CIMB. CIMB? Savings saya Bank Islam. Bank Islam. Contoh Najib, ada? Dua account? Saya CIMB dengan RHB lah. RHB, okay. So, kena ada yang duit yang masuk gaji dengan duit kita guna untuk belanja. Tak kisahlah apa-apa bank, Maybank ke apa. Tapi kita mesti ada satu lagi account savings yang khas untuk tujuan simpanan.
Benda ni saya buat daripada zaman belajar lagi, sebenarnya saya dah buat savings ni. Jadi bank yang kedua tu, dia punya kad dia tu, itu kena potong. ATM kad tu kita potong. Saya biarkan expired. Bank Islam saya kad expired. Tak ada nak keluar. So maksudnya kita tak bagi dia keluar. Dia boleh masuk je, tak boleh keluar. Lepas tu buku dia tu pun kita simpan kat mana tempat yang kita lupakan buku tu. Lepas tu online banking jangan buka untuk akaun kedua ni. Kalau buka rasa nak ambil je. Kita tengok duit ni dah bertambah ni, dah ada 5,000. Rasa nak pakai lah. Rasa nak kahwin lah. Okay, jangan. So online banking kita masuk tiap-tiap bulan, tak payah risau berapa dia ada. Buat benda tu. Boleh tak buat benda tu? Kalau boleh buat benda tu, baru boleh cerita lain. Benda tu tak boleh buat, lain tak boleh cerita. Pelaburan semua tak boleh cerita. Macam tu. So dia membina tabiat kewangan yang baik sebenarnya, iaitu 10% daripada salary. Dan bukan 10%, minimum 10%. Lagi banyak lagi bagus. So sementara masih muda, belum ada komitmen, save more. Simpan lagi banyak sebanyak yang boleh. Contoh satu amount gaji kan, fikir apa yang kena bayar, yang memang fix kena bayar. Yang lebih tu berapa sebanyak mungkin yang kita tolak ke sana. Jadi belanja tu kurangkan lah. Nak makan hotdog, tak payah makan lah hotdog. Kan? Benda-benda jagung tak payahlah. Makan benda yang perlu je lah. Durian tak payah makan lah. Kan? So macam tu lah basically. So simpan duit adalah perkara yang boleh dibuat oleh orang. Orang kata bersusah-susah dahulu lah, tuan, betul tak? Betul. Dan duit ni, satu dia punya sifat dia, duit. Dia kalau duit berpecah-pecah, dia tak kuat. Berpecah-pecah maksudnya? Dia duduk berpecah-pecah. Singgit sana, dia tak kuat. Tapi bila dia berkumpul kat satu tempat, dia jadi kuat. Seringgit dan dia tak kuat. Singgit tak kuat. Tapi kalau singgit berkumpul dekat satu tempat, jadi RM10 lah dia kuat. Dan bukan dia kuat, owner of the money yang kuat. Sebab tu savings is powerful. Ni basic tau. Tapi bila kita belajar lagi advance, sebab tu belajar ni ada basic advance. Advance kita belajar savings kan. Nanti kita akan jumpa orang cakap savers are losers. Pula. Tiba macam tu. Twist kat situ Sebab tu belajar ni kena faham betul-betul. Sebab apa, kenapa savers are losers. Sebab dia macam tak grow ekonomi lah. Sebab dia simpan duit tu, dia tak berbelanja. So dia nobody cares. Simpan sahaja sampai satu masa dia jadi loser sebab dia akan kalah dengan inflation. Kalau kita simpan banyak pun, lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, duit tu menyusut nilai dia. Betul. Sebab tu kita kena belajar investment. Macam mana duit tu boleh bergrow jadi lagi besar, lagi banyak berkali ganda. Itu masuk level seterusnya. Jadi piramid kan, yang paling atas sebenarnya saving kan. Atas ni baru investment, kan ada dia punya piramid keuangan tu, betul tak? Ada tak? Tak tengok piramid sangat lah. Okey, tapi, baik. Maksudnya macam tu. Maksudnya dia ada level seterusnya. Sebab tu belajar ni, jangan belajar sekali, saya dah pandai. Belajar berterusan. Teruskan belajar, baca lagi buku, insyaAllah. Okey, baik. Kita ada komen daripada Tuan Tok Paroy. Okay, Tok Paroy. Tuan nak bayar kelas saham by transfer ATM, boleh? Boleh, jangan risau. Nanti make sure tuan simpan resit tu, kemudian berikan kepada kami lah, tim Samasri, untuk kami proses pendaftaran tuan. Tok Paroy tak bayar lagi untuk kelas? Belum lagi. Tok Paroy. Kita kena belajar pelaburan ni. Okay, right. Okey, baik. Daripada Tuan Otai Malaya, cara saya paling senang letakkan tabung haji. Tiap-tiap bulan potong. Betul? Betul, boleh. Nanti kalau ada dividen pun boleh kan? So, daripada Tuan Zaimi Amy, durian mahal lah. Lama tak masuk. Zaimi Amy ni handsome ni, Jahan. Astaghfirullahaladzim. Nampak tak? Tuan Nizam dah klien. Dia cakap dengan saya, jangan klien. Tuan Nizam yang klien nampaknya. Lama tak masuk live tuan, insyaAllah mungkin kita akan anjurkanlah lagi banyak live untuk engage dengan anda semua. Sebab tak senang nak jumpa Tuan Nizam ni. Anda boleh jumpa melalui kelas. Jadi kami adakan inisiatif live. Okey, borak-borak santai setiap hari Khamis untuk podcast. Okey, ada persoalan boleh tanyakan. Okey, penuhkan ruangan komen. Ada soalan tak? Tanyalah soalan. Penat je kami berbual kat sini. Yang penting faham tak apa saya cakap? Kalau faham boleh komen, faham tak? Tiba macam kelas lah. Kesedaran pasal keuangan. Mungkin apa yang anda boleh komen, apa yang anda belajar. Okay, alright, tu kita cakap pasal topik kahwin, yang couples kan. Okay,
Pasal anak pula. Dia grow topik tu jadi anak pula. Okay. Waktu Tuan ada anak yang pertama, macam mana Tuan buat saving tu untuk anak tu? Mungkin dari segi SSPN, ada orang guna SSPN kan? Ada orang yang letak insurans, takaful untuk pendidikan. Jadi Tuan buat macam mana untuk anak Tuan lah? Saya prefer buat simpanan sendiri. Dan of course ada orang tak setuju dengan saya lah. Okay, saya contoh saya simpan pay yourself first. Tadi kita sebut pay yourself first. Simpan 10% kepada diri sendiri. So bila saya dapat tahu saya bakal dapat anak, kan, saya start buat saving untuk anak saya. So saya create satu lagi savings account yang lain, tapi dia untuk tujuan simpanan untuk anak-anak. So saya commit tiap-tiap bulan juga untuk transfer for future diorang lah. Jadi simpanan tu guna untuk keperluan diorang kalau ada apa-apa isu yang mendesak lah. So simpanan tu untuk guna diorang tapi tak guna pun sebenarnya. Okay. So kalau ada apa-apa yang saya boleh still guna duit sendiri, saya akan guna duit sendiri saya dulu. Okay, yang saya simpan tu untuk kalau betul-betul perlu lah. Terdesak lah. Tu simpanan untuk masa depan macam tu lah. Saya adalah still prefer simpan sendiri dalam akaun sendiri. Ada orang suka simpan dekat ESB, ada simpan kat tabung haji, simpan dekat SSPN. Terpulang masing-masing. Pilihan masing-masing, preference masing-masing. So tak ada salah. Tak ada salah, tak ada betul. Macam tu. Tapi kena buat simpanan. So sama juga bila saya dapat anak kedua, anak ketiga, jumlah tu bertambah. Simpanan tu bertambah. Walaupun tak guna untuk apa-apa pun, tapi saya commit untuk more. Okay, so biar ada simpanan lebihan macam tu lah. Dan of course macam medical card sangat penting. So daripada kecil cuba dapatkan medical card sebab masa kecil dia lagi murah. Bukan, dia masa kecil baby dia mahal. Lepas tu dia jadi murah sikit, lepas tu dia jadi makin mahal. Dia macam tu. Sebab masa kecil dia fragile sikit kan. Tapi medical card ni penting sebab kita tak tahu sakit tu bila. Dan by statistik sebenarnya manusia biasa, dewasa, dalam masa setahun tu kita akan ada 4 kali sakit. Statistik. Jadi sakit tu boleh jadi sakit yang kita baik semula, sembuh. Sakit, sembuh kan. Sakit yang boleh jadi teruk sampai masuk hospital. Kita tak tahu bila, mungkin jadi, mungkin tak jadi. So kalau terjadi tu, kita ada medical card, dia akan membantulah untuk kos ni. Medical card bagi saya penting. Faham. Setiap orang satu akaun lah Tuan buat macam tu. Untuk? Untuk anak-anak Tuan. Anak pertama, sekali. Lagi mudah sekali je lah. Bukan senang nak buka banyak akaun bank juga kan, senang sebenarnya. So macam tu. Alhamdulillah. Berapa persen tu Tuan daripada Tuan punya salary lah untuk anak? Dalam 5%. 5%. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Tengok kalau macam perlu belanja banyak, saya akan kurangkan. Kalau saya rasa tak ada perlu banyak, saya akan lebihkan. Kadang-kadang saya dah transfer, tengah bulan saya transfer lagi. Kalau saya ada duit lebih. Macam tu. So dia sebenarnya kalau boleh, dia tak perlu banyak commit, sikit, tetapi kalau kita ada lebih, kita simpan lagi. Macam tu. Rather than kita set tinggi, banyak, tapi kita tak mampu tiap-tiap bulan. Lepas tu kita korek balik. Itu masalahnya. Betul lah, itu problem lah. Jadi anak-anak duit raya, anak-anak tu memang terus masuk dalam bank lah, duit raya. Duit raya simpan lah dalam bank lah. Macam tu. Boleh lah bagi dia nak belanja sikit, RM20 ke RM30. Tapi yang lain lebih simpan lah. So ada dapat duit raya, kalau orang bagi ke simpan lah dalam bank. Macam tu. Baik, faham tu lah. Seronoknya kan kita berbincang pasal topik ni. Yelah saya tak ada anak, Tuan Najib pun tak ada anak lagi. Nanti kami boleh buat preparation. Untung tau dapat coach. Boy sendiri. Okay, right. So jadi apa pandangan Jihan dan Najib so far? Lepas kita dah bincang, saya share pengalaman saya masa zaman kerja dulu. So apa pandangan korang lah yang saya share ni? Apa pandangan? Cuba share. Pandangan saya punya yang saya rasa, bukan rasa, saya yakin memang apa yang Tuan Nizam share ni memang tips yang berguna lah. Itu keyword dia menyimpan lah. Kita kena terapkan dalam hidup kita lah, menyimpan. Kalau kita ada duit banyak, kita simpan banyak. Kalau ada duit sikit, kita simpan sikit. Yang penting kena pandai menyimpan lah. Betul. Jangan boros. Lepas tu kena pandai lah duit tu. Kalau duit tu dapat kata apa, makin bertambahan, macam kita beranakkan duit kan, lagi bagus. Betul. Maksudnya kita beli sesuatu, lepas tu dengan macam tadi Tuan kata asset kan. Asset dengan liability. Baru tahu. Baru tahu. Jadi benda tu memang dia sebenarnya macam ni. Penting lah. Kita tahu dulu. Lepas tu baru kita nak tahu macam mana dapatkan aset tu. Macam mana kita nak acquire aset. Mentor saya lagi ajar. Dia kata kalau gelas kan, dia kata gelas ni boleh bagi kita duit
boleh bagi kita stream of income, kita akan beli untuk dapatkan pemilikan dia. Tak kisah apa dia, gelas ke, phone ke. So contoh handphone. Handphone ni liability ke asset? iPhone, satu iPhone harga berapa? 4,000 kadang-kadang, 5,000 kan. Dia asset ke liability? Kalau tak buat apa-apa, dia akan jadi liability lah. Kalau beli sekadar untuk WhatsApp, Untuk selfie, kawan-kawan, untuk selfie ambil gambar, tak ada. liability lah. Dia jadi liability lah sebab keluar duit kan. Betul. Kita charge dia, kita kena bayar bill kan. Betul. So itu adalah liability. Tapi kalau kita ada phone ni membantu kita buat duit. Contohnya daripada saham. Kita boleh login mobile app M Plus online, tekan jadi duit. Betul. Dia jadi aset. Alat yang membantu kita menyalurkan duit masuk. So itu kepentingan faham asset liability. Ramai orang masih tak faham. Dia selalu cakap liability maksudnya kereta depreciate the value. Itu level amateur punya definition lah. Tapi yang betul-betul faham, dia tahu liability keluar duit, asset duit masuk. So next level step belajar macam mana nak create asset tu. Macam mana nak jadikan semua barang di sekeliling kita ni asset yang bagi kita duit masuk. Kalau dapat buat memang hebat kan. Itulah benda kena buat. Sebab tu macam orang kata, macam mana masa muda boleh berjaya dari segi kewangan? Sebab dia tahu macam mana nak jadikan aset. Dan aset, suara aset, rupa boleh jadi aset. Apa lagi? Knowledge boleh jadi aset. Kan kalau kita tahu sesuatu benda yang kita boleh jadikan dia duit, aset. So isu ni sekarang macam mana nak jadikan aset. Ada orang knowledge dia tulis buku tu dia publish, dia dapat royalty. So itu aset dia. Jadi that's why benda ni kena belajar lah. Macam tu. Kalau tak belajar, kita akan buat benda yang sama tiap-tiap hari. Lepas tu umur kita berlanjut. Tak ada apa-apa perubahan dalam hidup kita. Macam tu. Okay? So Jihan macam mana? Apa pendapat? Jihan okey ke Jihan? Okey. Saya, aset saya mungkin saya cari lelaki kot. Lelaki tu lah aset saya. Itulah. Tak ada saya kurang tuan tak tahu. Tapi itulah, kita kena gelak-gelak. Kita suka topik yang sangat ni, serius ni. Okay? Alright, mungkin ada soalan. Ada soalan lagi? Ada tips terbaik tak? Ada orang dengar kita cakap Ada. Okey, ada tips terbaik tak untuk compoundkan duit saving? Okey, apa pandangan Tuan Nizam Malik? Compoundkan duit saving ASB lah. Simpan dalam ASB sebab setiap tahun dia bagi dividen. Lepas tu dividen tu kita tak keluarkan. Dia akan bertambah compound. Kita sebut compound. Duit tu. Jadi dividen tu jangan keluarkan. Dia stay dekat dalam tu. Teruskan. So duit kita akan grow lagi cepat berkali ganda. So tips dia adalah ASB lah, senang. Faham? Kalau kita simpan sendiri dalam account savings biasa, macam yang saya buat, tak dapat apa-apa. Kalau simpan dalam ASB, dapat 5%, at least 4%. Dapat juga. So, macam tu lah. Tapi macam saya cakap, kita simpan, objektif kita adalah habit menyimpan. Kita nak commit buat tiap-tiap bulan. Itu yang kita nak train. Sebab kalau kita boleh train benda tu, kita akan manage kewangan kita sangat baik. Sebab tu saya nak cerita last sebelum kita habis. Tahun 2014 tahun yang banyak benda jadi dalam hidup saya, berubah. Iaitu 2014 saya ada attend satu seminar. Nama dia adalah College Jutawan. College Jutawan. Siapa yang buat tu Tuan? Gempak betul nama tu kan? Speaker dia adalah Tuan Azizi Ali. Pakar kewangan Malaysia, nombor 1 Malaysia. So saya pergi belajar dengan dia. Masuk kelas. Dia dekat, masa tu dia buat dekat Dewan MCA dekat Kuala Lumpur. So saya travel lah dari JB datang, belajar, dan dia satu hari kelas tau, daripada pagi sampai petang. Jadi apa yang tuan dapat tu? Itu soalan yang baik tu. Soalan yang baik. Ada rahsia-rahsia ke? Nama College Jutawan. Kita nak belajar nak jadi jutawan kan. Tapi satu point je yang dia ajar dalam tu. Simpan. Dia kata, kau belajar apa dengan Azizi Ali? Satu hari you belajar kalau College Jutawan. Dia ajar kata simpan. Simpan, betul lah. Dia So, keywordnya. Keyword dia simpan. Sebab simpan is not about berapa banyak you simpan, it's about habit. You akan jadi very powerful dalam kewangan kalau you boleh simpan. You boleh buat komitmen tu tiap-tiap bulan. Sebab tu dalam program saya, dalam Voice Chat with TNM, dalam Grandmaster, saya sentiasa ingatkan tentang pay yourself first. Sebab kalau you boleh buat, you akan grow dalam kewangan dan juga pelaburan.
Ramai orang tak boleh konsisten, ramai orang boleh yang fail dalam pelaburan sebab dia tak ada habit yang bagus dari segi kewangan. Jadi macam itulah rahsia dia. Jadi benda tu saya pergi belajar, saya implement. Mentor dah ajar, guru dah ajar, kita buat je lah. Nak berjaya dari segi kewangan ni bukannya belajar skyrocket. Dia belajar benda simple je. Orang kata belajar semua simpan duit 10%. Buat lah tu, buat dulu tu. Kalau boleh buat nanti kita belajar lagi. Macam tu. So saya buat benda tu alhamdulillah dah 9 tahun lebih kurang sekarang. Banyak benda lah yang berubah. Dan saya masih lagi implement knowledge yang saya belajar daripada mentor-mentor saya tentang kewangan. Jadi hari ni saya share dengan korang, dengan viewers. Sebab apa yang saya share ni bukan benda yang teori. Benda yang saya dah buat sendiri. Jadi proven. Dan dia bukannya kena jadi bijak pandai ke, kena ada degree ke, PhD ke, tak ada. Orang biasa, siapa-siapa boleh berjaya dari segi kewangan. Tapi of course, you need to have income. Sebab tu kalau ada kerja, hargai kerja. Kalau you ada kerja yang boleh bagi you salary masuk kot, income duit masuk kot. Cuma lepas tu yang membezakan antara kita adalah macam ni you manage duit tu. Itu je beza. Kena faham lah kehendak dengan keperluan kan. Kehendak, keperluan, perbelanjaan tu kena jaga. So kalau you ada lebihan, maksudnya sebelum gaji seterusnya masuk, you masih ada duit tu. Itu memang power. You manage kewangan you dengan baik. Duit gaji tak habis kan. Duit tak habis. Ada orang gaji belum masuk, duit dah habis ni. 2-3 hari ni tengah menunggu ni kan. Lepas tu bila gaji tak masuk dia marah. Dia jadi stres sebab dia tekanan kewangan, kesempitan kewangan. Macam saya dulu sebelum gaji masuk yang akan datang, saya ada 4 digit lagi. 4 digit dekat dalam saya punya account savings. Jadi bila bank tengok saya ambil loan, dia kata tak ada masalah untuk approve. Sebab ada sentiasa lebihan macam tu. So that's why habit kewangan very powerful untuk orang muda. Okay, so macam tu. Okay, saya nak tanya satu soalan ni. Ingatkanlah. Ingatkan dah habis. Ingat dah nak balik. Ingat dah habis. Geram je semua Geram dari Selayang dah nak balik lah. Okey lah, saya tanya tuan lah. Okay. Macam dari segi personally lah, macam keluarga saya, ayah saya dia jenis setiap orang anak dia dah belikan satu rumah. Okay, so setiap satu rumah. So tapi nanti kita akan bayar pada dia lah. Kita akan berhutang pada bank tapi bayar pada dia. Kiranya maksudnya maksudnya kita akan ambil loan lah untuk bayar pada dia. Sebab dia lah owner tu. Dia dah belikan. Tinggal kita nak bayar pada dia. Dia belikan dahulu and then kita akan bayar pada dia. Faham tak? Belikan bagi ke ataupun kena beli? Kena beli daripada dia lah maksudnya. Dia dah beli rumah. Okay. So nanti kita akan beli daripada dia. Okay. Macam tu. Okay. So saya cakap dengan mak saya, Umi mungkin dia lambat sikit kot nak beli dengan Umi. Mungkin nantilah bila saya dah ready. Ataupun apa pandangan tu. Sebab ada orang kan dia akan rolling duit kan. Dia pinjaman daripada bank. Dia akan sewakan rumah tu. Dia akan sewa rumah tu untuk rolling balik lah. Dia tu siapa? Orang lah. Contohlah saya lah. Saya. Okay. Mak saya kata tak apa, buat je pinjaman dulu. Nanti bayar dengan Umi lah tiap bulan. Okey, tapi saya fikir kalau saya lah, tak apalah, biarlah suami saya yang cari rumah. Saya akan rolling duit daripada rumah tu. Saya akan sewakan. Faham tak tuan? Tak apalah. Tak apalah, tak tahu faham tak? Asal macam tu. Tak kira tengah cuba nak faham ni. Jarang ada masalah ni. So pada pandangan tuan kan, patutkah saya terus beli daripada mak saya rumah tu, tapi saya sewa, saya buat macam ni lah property, maksudnya saya sewakan. So duit daripada tu saya akan bayar pada bank. Macam mana? Macam mana? So ada penonton ni lah. Perlu terus buat loan ke? Ataupun tunggu sampai saya dah ready? Soalan tu je. Nanti off record kita jawab. Okay, tapi jawapan saya ringkas kat sini. Untuk Jihan, buat Jihan apa nak buat suka hati lah Jihan. Tak apa, nanti kejap lagi kita bincang lepas habis live. Okay. Alright, saya rasa itu sahaja live kita Tanya TNM Podcast pada petang ni. Okay, terima kasih kepada anda. Okay, tuan, jom kita baca lah. Ada lagi ke? Tak, bukan. Baca viewers kita yang nama. Tengok. Okay. Nama kita ada daripada siapa? Puan Salsohsan, Mr. Jenggut. Mr. Jenggut ya tuan. Terima kasih kerana. Saya tak ada nama dia. Oh, tak ada. Tuan Sulaiman Ibrahim, Puan Azima Azima. Puan Azima Azima ni selalu komen. Saya nampak lah. Lalu komen kat posting Tuan Nizam lah. Okay, daripada Tuan Hadi Ali,
Puan Sunati yang banyak komen pada hari ni, Tuan Yasir Arafat, Tuan Zaimi, Tuan Ahmad Ashraf, okay, Tuan Syahrin Irazak pun ada, Zari Ahmad, Tuan Salihuddin Halim, Tuan Otai Malaya pun tadi banyak komen pada kita lah. Kita ingatkan tak ada orang tengok, rupanya ada. Terima kasih kepada Best ke best? Best ke best? Apa yang anda suka dengan sesi podcast kita pada hari ni? Apa yang anda belajar? Cuba sharekan learning point. Apa yang anda suka, supaya kita tahulah feedback daripada anda, okay? Okay. Alright, terima kasih kerana tune in kepada kami. InsyaAllah kalau ada mungkin masuk sekejap-sekejap, ada lain internet ke problem ke, jangan risau. Nanti boleh tengok balik dan boleh tengok dekat ni lah YouTube channel Saham Mastery. So make sure anda subscribe, like dan komen lah. Dan boleh kongsikan kepada mungkin ada orang yang memerlukan tips keuangan. So boleh share lah. Sebab kita tak borak santai-santai je kan tuan. Ada value yang kita nak sampaikan kepada anda followers FB page Tuan Nizam Malik lah. Okay? Alright, stay tune untuk minggu depan. Bila tu minggu depan? Pukul berapa tu Tuan Najib? Kita akan buat. Kita tengok hari Rabu atau Khamis. Cuma anda kena keep up to date lah. Keep up to date dekat FB Tuan Nizam Malik. So kita ni lah. Kita jumpa lagi dengan topik yang lebih menarik. Okay, terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih.